mengubah suaian rumah dia, kenapa dia tak boleh simpan duit untuk tujuan ibadah yang mendekatkan diri dia dengan Allah, iaitu ibadah korban? Kalau satu orang dia boleh simpan duit bagi tujuan tugas perabot dia setiap kali perayaan, kenapa dia tak boleh simpan duit untuk melaksanakan ibadah korban? Kalau satu orang dia boleh mengadakan sejumlah wang bagi tujuan membayar ansuran kereta dia, membayar ansuran pinjaman peribadi dia, membayar ansuran rumah mewah dia, kenapa dia tak boleh mengadakan sejumlah wang bagi tujuan pelaksanaan ibadah yang ditetapkan? Kalau satu orang dia boleh menabung setiap tahun bagi tujuan dana pelancongan dia setiap tahun, kenapa dia tak boleh menabung untuk pelaksanaan ibadah di hujung tahun, iaitu ibadah korban? Kenapa dia boleh melanggan rancangan hiburan dari syarikat penyiaran dalam kadar jumlah yang begitu tinggi setiap bulan, padahal dia tak boleh menyimpan setiap bulan dalam jumlah yang sama bagi tujuan beribadah kepada Allah? Jadi kalau kita lihat kepada perbandingan-perbandingan ini, sudah tentu ramai orang yang berkemampuan. Hadirin sekalian, ada orang dibaca kemampuan ni, saya kerja tak tetap. Siapa kata? Tetap tak tetap? Kita tetap diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Tuan-tuan bayang tengok, daripada bulan Muharram, tempoh Allah Ta'ala bagi setahun untuk kita menabung. Daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, kalau kita menabung setiap bulan RM40, esok kita boleh bayar RM75.15, kereta kita boleh bayar RM500-600 sebulan. Pasal apa kita tak boleh, dan kita rasa berat untuk menabung RM40 sebulan, RM50 sebulan, sehingga bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah kita boleh sertai ibadah korban sekurang-kurangnya satu bahagian daripada lembu, hadirin sekalian. Tapi kita tak anggap ibadah korban ini penting bagi kita. Dosa besar, hadirin sekalian. Bagi orang yang berkemampuan meninggalkan ibadah ini, dosa besar, hadirin sekalian. Pernah dengar orang kata begitu? Tak puas hati, jumpa saya lepas ni, kita bahas banyak sikit. Kuliah tak boleh, masa orang ramai nak kena jaga juga. Apalah sangat nilai 470, 480, tapi berapa? Lebih kurang ke? 405, 406, 500 lah kita kata. Kalau nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam tempoh setahun ni, nyawa yang tuan-tuan dapat ni, minta tak pagi ni? Kita minta, ya Allah, panjanglah nyawa saya hari ni, minta. Tak minta, Allah Ta'ala bagi. Tak ada syarikat besar di dunia ni boleh jual satu produk yang disebut sebagai sambung nyawa. Tak ada. Tak ada. Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam tempoh setahun ni, yang barangkali ada sebahagian kita dah tak ada dah nikmat ni, tapi kita masih dikekal. Tak minta pun. Saya pun tak dengar Imam baca tadi, ya Allah panjangkanlah usia kami. Tak ada. Yang bisa minta, khatib minta kat raja. Munasabah juga rumah raja ni panjang, pasal khatib tu minta selalu. Ya Allah, lanjutkanlah usia Duli Yang Maha Mulia Raja Sultan kami. Itu happy. Sultan Johor tak mati lagi. Dah mati. Panjang umur dia, pasal khatib dia minta. Khatib kan orang baik-baik. Yang amin ni takkan tak ada ribu-ribu juta manusia yang pergi solat Jumaat ni, yang doa amin doa dia, yang makbul doa, takkan tak ada seorang amin. Kan? Saya kalau saya kebak, saya tak minta. Saya minta lah, ya Allah, bagi taufik hidayah pada Sultan Perak, kaum kerabat dia, supaya beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi-Mu. Habis, itu je. Baru betul. Kalau di Selangor, ya Allah, bagi taufik hidayah kepada Sultan Selangor,
ahli keluarga dia supaya beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu. Habis. Kalau diperlis, ya Allah berilah rahmatmu pada tuanku Raja Perlis supaya beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu. Takkan dia tak marah. Dia minta benda baik. Dia tak? Ada ustaz, ada seorang khatib tak minta langsung. Tak minta langsung. Dia kata, aku dah minta dah ustaz, muslim muslimat tu masuk sekali. Dia kata. Okey ya. Apalah sangat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 131 hingga 135. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kamu pada Allah, ta'ala kamu pada Allah, wattaqul ladzi amadakum bima ta'lamun. Berbaktilah kamu kepada Allah di atas harta yang telah Allah Ta'ala berikan pada kamu. Dan harta yang Allah Ta'ala berikan pada kamu itu disedari oleh kamu. Kita semua sedar. Kita tak sedar diri lagi. Panjang umur, kesihatan elok, mata elok lagi, baca elok lagi, sembang makan tenang sedap lagi. Allah. Hidung boleh lagi tak tersumbat lubang hidung. Tak ada kata saya tersumbat 2 minggu dah ustaz. Nawar nampak aku mulut saja. Allah. Amaddakum bi an'ami wa bani. Allah Ta'ala bagi kat kita an'am, binatang ternak ni pendapatan harian, bulanan, tahunan untuk kita. Bani, anak-anak, keluarga bagus. Wa jannatin wa uyun, tumbuh-tumbuhan, sumber minuman untuk sumber kehidupan kita. Tapi Allah Ta'ala sebut bila kami dah bagi, kamu samsing pula. Tak tunai kewajipan kamu pada Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Bila kami dah bagi, aku dah bagi segala-galanya daripada kamu. Kamu khianat, kamu bantah. Akhirnya pada hari kiamat besok, kamu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Antara sebab dan punca Allah Ta'ala kurangkan harta kita, sempitkan rezeki kita, pasal kita tak kongsi makanan mewah itu dengan fakir miskin. Salah satu makanan mewah yang diajar oleh agama kita untuk dikongsi setiap tahun melalui ibadah korban. Ibadah korban ni kita nak kongsi daging korban ni pada fakir miskin. Jadinya daging korban tu aulanya, lebih utamanya diberi kepada siapa? Kepada fakir miskin. Bukan orang macam kita. Ni orang macam kita dia terima. Naik kereta mewah, ada banglo besar, ada rumah milik kekal, pencen bulan-bulan, duit banyak, anak-anak kaya raya habis dah. Kita bila buat korban, buat balik daging korban, masak kicap makan anak beranak. Yang bagi miskin terganggu tu hanya dia ya. Tak dapat. Dari mana aulanya, keutamaan yang kita duk belajar fiqh aulawiyat, jangan aulawiyat pada politik saja. Ni aulawiyat pada siasah saja. Keutamaan dalam berpolitik saja. Bab lain aula juga, ada aulawiyat juga. Jadi saya tak main tu. Tak ada cerita. 3 bulan lepas atau 2 bulan lepas ada satu orang pemilik sebuah syarikat yang dikeluarkan dari bursa saham. Dia ni beritahu dia tak, sepanjang dia kaya, dia tak pernah menderma untuk anak yatim, tak pernah. Kerana bagi dia tak ada faedah derma untuk anak yatim. Itu sendiri sebut. Tapi kalau derma untuk fakir miskin, dia selalu. Derma untuk anak yatim dia takkan bagi. Kerana bagi dia anak yatim ni di bawah tanggungan siapa? Pak saudara dia tanggung. Dia siapa nak minta derma pula? Itu bagi dia faham macam tu. Macam mana? Jadi akhirnya muflis dia. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang tuan-tuan selalu duk baca tu, wal fajri wal layalil ashr, ayat 15 hingga 21. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ni bila Tuhan dia uji dengan kemuliaan, penghormatan ni, pangkat, darjat, keturunan ni ujian Allah. Jangan lu rasa bila kita naik pangkat ni seronok lebih, tak, tu ujian Allah tu. Wa na'amahu, diberi rezeki yang banyak pada dia, nikmat Allah juga.
kaya mewah tu, nikmat ujian Allah tu. Lalu dia kata fa akramahu wa na'am, fa yaqulu rabbi akramah. Dia kata Tuhan aku dah memuliakan aku. Maknanya aku dapat ni hasil daripada kemuliaan Allah ke atas saya. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa. Bila Tuhan diuji dia dengan kesusahan, dengan kepayahan, mengurangkan, menyempitkan rezeki dia. Lalu dia kata fa yaqulu rabbi ahana. Lalu dia mempersalahkan Allah. Tuhan aku dah. Macam kita sembang dengan beberapa orang juruterah, dia kata Ustaz Anwar dulu pernah satu masa dulu melabur sampai ratusan ribu untuk dapatkan sebuah projek. Tapi tak dapat Ustaz. Salah siapa Ustaz? Salah saya kah kerana tak bersungguh? Salah siapa Ustaz? Ini salah Allah yang telah mentakdirkan saya begini. Memang. Allah kata dah, kalla bal. Belajar bahasa Arab, kalla ini ucapan untuk orang angkuh dengan harta. Oh, orang angkuh dengan harta benda. Harta kamu jadi kurang, jadi sempit, jadi tak banyak bukan sebab Allah. Sebab kamu tak tunai dan kamu tak berperanan sewaktu kamu diberi harta. Apa yang dia tak berperanan tu? Apa dia tu? 4 perkara. Pertama, la tukrimunal yatim, kerana tidak memuliakan anak yatim. Ini nombor 1. Tuan-tuan rasa boleh tak buat lawak pada anak yatim? Buat lawak, buat jenaka bagi anak yatim gelap, boleh buat tak? Tak boleh. Boleh buat tak? Saya tak boleh. Saya jumpa satu orang badut di Indonesia. Waktu kami pergi ziarah rakan di Universiti Hamka Indonesia, Jakarta, jumpa dengan satu orang keluar dari kereta mewah. Dia pakai, saya cerita di surau Nur Ikhwan baru ni, dia pakai seragam badut, hidung besar semua tu, pipi merah biru apa semua, hijau tak ada, biru merah je. Geng badut ni dia banyak duduk di sarkas. Betul dah Piramli kata apa? Piramli dah kata alif mim nun wa, alif tendang wa, sarkas. Jadi geng sarkas ni banyak, geng badut ni banyak dalam sarkas. Dia turun daripada kereta mewah ni, dia pergi ke karangan Taska ni. Budak-budak Taska ni keluar, dia buat celaka. Tiup belon, buat bentuk belon, buat lawak apa semua, baling-baling bola apa semua, keluar hadiah dalam poket bagi. Saya seronok tengok. Saya pun cuma saya nak tanya macam mana seorang badut keluar dari kereta mewah. Itu saja saya nak tanya. Saya minta sahabat tolong panggil dia. Atau pasal Indonesia panggil dia. Dia pun bagi peruntukan sedikit masa. Dia kata saya ni sibuk. Kerana saya ni ditunjukkan, saya ni orang kanan, antara pegawai kanan Gubernur Jakarta. Kalau kita kata sekarang ni esko kanan Menteri Besar. Kalau Kelantan dia ada timbalan Menteri Besar. Kalau Terengganu dia tak ada timbalan, dia panggil esko kanan dia panggil. Kalau zaman Tok Guru Haji Adi dulu, Datuk Mustafa Ali itu esko kanan, orang kuat Menteri Besar. Jadi dalam sebulan ni dia peruntukkan 2 jam saja. 2 jam saja untuk datang ke Taska ni, menghiburkan anak-anak yatim dan anak fakir miskin yang ditempatkan di sini mendapat pelajaran pengajian secara percuma. Dalam kesibukan dia tu 2 jam datang ke situ, pakai kostum badut tu, buat lawak jenaka, nak hiburkan anak yatim dan anak fakir miskin. Tuan-tuan boleh buat? Tak boleh. Tak usah kata nak pakai pakaian badut, nak buat lawak bagi budak tu gelak ataupun kembang pipi. Tak boleh lagi. Duk fikir ni macam-macam mana nak buat lawak ke budak ni masa bagi gelak. Sampai kesudah tak gelak pun lari macam tu, tidur tu ya. Ni pakai kostum badut lagilah tuan-tuan, lagilah tak boleh. Jadi kita kena muhasabah. Sejauh mana kita punya kesedaran memuliakan anak itu. Satu. Yang kedua, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kerana tak bagi makan orang miskin. Tahadu ni
Beri